Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. InsyaAllah hari ini saya akan merakam kembalilah apa benda yang saya dah cakapkan pada pagi tadi, waktu kelas kita pagi tadi, yang mana mungkin ada antara adik-adik yang tak dapat nak join pagi tadi, mungkin ada masuk lambat. Lepas tu ada yang dah hujung-hujung dah kan. Baik, ni saya akan ulang kembalilah apa yang saya cakap pada hari ini. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang Maudu' al-Jumal al-Mutarabitah. Yang mana Jumal Mutarabitah ni kita hanya fokuskan kepada maharat kitabah dan qiraah sahajalah. Baik, kita terus ke agenda. Apa benda kita nak cerita pasal Jumal Mutarabitah ni? Okey, mula sekali mesti macam apa dia yang dimaksudkan dengan Jumal Mutarabitah ni? Okey, Jumal Mutarabitah ni bermaksud ayat-ayat yang saling berkaitan, yang mana ia terdiri daripada 5 ayat yang berkait. Macam mana kita nak kaitkan ke 5 ayat tersebut? Dia macam satu gambar kan, kita describe lah. Senang kata kita describe satu gambar. Kita boleh describe satu gambar tu kepada banyak ayat. Macam mana kita nak describekan satu gambar tu? Untuk memudahkan kita nak buat ayat berdasarkan gambar yang kita dapat tu, tak kisahlah gambar apa-apa, kita hanya perlu menggunakan adawatul istifham untuk membantu kita membina ayat dengan mudah. Okey, contoh adawatul istifham. Apa benda adawatul istifham ni? Adawatul istifham ni adalah merupakan kata tanya, yang mana kata tanya ni dia ada banyak sebenarnya kan. Cumanya untuk hari ni dan untuk tajuk ini kita hanya perlu fokus kepada 1, 2, 3, 4, 5 adawatul istifham ini sahaja. Okey, man tu membawa maksud siapakah, hal adakah, kaifa bagaimana, mata bilakah, maza apakah. Baik, macam mana kita nak bina nak tanya tu? Okey, pertama sekali saya bagi satu contoh. Sebenarnya contoh ni dalam buku teks, tapi saya pelbagaikan. Macam contoh, saya tak ikut sangatlah buku teks tu, tapi untuk yang kamu ikut buku teks lah. Cuma yang ni saya cuma nak tunjuk kat kamu bagaimana cara kita nak guna adawatul istifham tu. Baik, kita tengok ada satu gambar kan yang kat sini. Okey, gambar perempuan tu tengah buat apa tu? Melayari internet, ataupun kita kata membuka laman kan. Tapi yang ni saya ubah sikit, dia buat apa. Okey, baik. Pertama sekali kita tengok man hiya. Okey, mestilah mula-mula sebelum kita nak ceritakan pasal gambar ni, mestilah kita nak tanya dulu siapa dia ni. Tidak? Okey, siapa perempuan ni? Siapa budak perempuan ni? Kan. So bila kita kata nak kata siapa ke perempuan ni, so kita pakailah adat man tadi, betul tak? Man merujuk kepada siapakah. So jadi siapakah dia kan? Man hiya. Betul tak? So kita pun jawablah hiya talibatun. Hiya talibatun. Dia adalah seorang pelajar perempuan kan. Lepas tu kita tengok pula perbuatan yang tengah lakukan tu. Dia buat apa kan? Maza taf'alu kan? Apa yang dia tengah buat tu? So kita tengok dia tengah buat apa tu. Dia macam-macam boleh sebenarnya dari segi perbuatan yang dia buat ni. Kita boleh tengok sama ada dia melayari internet ke, dia membaca sepintas lalu ke, ataupun dia tengah mencari maklumat kan. Sebab gambar tu menunjukkan dia tengah menghadap laptop. So kat sini saya tukar sikit lah. Saya kata apa yang dia buat kan, at-talibatu tabahasu al-maklumat. Okey, pelajar perempuan itu sedang mencari maklumat. Okey, lepas tu dia tanya lagi, macam mana perempuan macam mana dia cari maklumat kan? Macam mana dia cari maklumat kan? Kaifa tabahasu at-talibatu al-maklumat kan? Macam mana dia cari maklumat? So kita cakap lepas tu kita balaslah, kita kata at-talibatu tabahasu al-maklumat bil komputer kan. Pelajar perempuan itu mencari maklumat menggunakan komputer ataupun dengan komputer. Walaupun istikhdam tak ada kat situ, tapi kita boleh pakaikan terjemah pakai yang itulah. Dia nampak bersesuaian dengan ayat kita kan. Macam itulah bila kita kata macam mana. So macam mana kita nak balas untuk pertanyaan kaifa ni? Mesti ada bar kat situ. Okey, kaifa mesti dibalas dengan bi apa-apa.
Macam contoh kat sini, dia bagi tanda tadi kita mengulang balik kan. At-talibatu tabhasu al-ma'lumat kan, dengan komputer kan, betul tak? Okey, kemudian nombor 4 kita kata pula bila dia mencari maklumat, masa bila kan mesti kita tanya masa bila dia cari maklumat, kita tanya. So kita boleh masukkan, kita kata okey, walaupun kita tak tahu waktu ni waktu siang ke malam ke pagi ke, tapi kita tengok daripada segi pemakaian dia kan, dia pakai baju sekolah, so kita dapat tahu lah, mungkin waktu pagi sekolah kan. So kita katalah at-talibatu tabhasu al-ma'lumat bikomputer fi sabah kan, pelajar perempuan itu mencari maklumat dengan menggunakan komputer pada waktu pagi. Nampak tak dia menjawab persoalan di situ kan, betul tak? Mata fi sabah, mata fi sabah. Okey, boleh okey, seterusnya kita tengok, kita nak kepastian betul ke dia cari maklumat yang bermanfaat ni kan. Kita kata hal at-talibatu tabhasu al-ma'lumat an-nafi'ah kan, adakah pelajar perempuan ni cari maklumat yang bermanfaat? Lepas tu kita nak mengiyakan kenyataan, kita kata na'am kan, ya betul. At-talibatu tabhasu al-ma'lumat an-nafi'ah kan, pelajar perempuan itu mencari maklumat yang bermanfaat. Tu nampak tak 5 ayat yang kita buat secara berstruktur dan nampak tersusun kan. Jalan cerita, kita nak ceritakan dalam satu ayat yang berkait, betul tak? Nampak tak kat situ? Inilah kita kata jumal mutarabitah. Kita pakai ada waktu istifham tadi ni kan, ada istifham yang mana siapakah, apakah, bagaimanakah, bilakah, adakah tu dalam satu konteks ayat mutarabitah yang berkesan lah, yang mudah difahami kan, betul tak? Mudah faham kan? So macam inilah cara kita nak buat jumal mutarabitah. Baik, seterusnya untuk tadribat. Okey, tadribat ni sebenarnya saya dah bincang dalam kelas tadi, tapi boleh juga adik-adik try buat, sebab adik-adik tak dapat masuk tadi, mungkin ada yang masuk last dah, macam apa ustazah bincangkan ni, so adik-adik tak dapat. Okey, adik-adik boleh buka modul masing-masing, muka surat 8 dan 9, dan adik-adik try untuk jawab soalan-soalan ni. Okey, soalan 8, muka surat 8 tu yang bahagian bawah, lepas tu 9 atas dengan 9 bawah. 9 bawah ni sebenarnya saya bagi kerja rumah dah kat kawan-kawan kamu. So untuk yang muka surat 9 bawah tu, yang kata muka surat 9 ke yang ni? Tak, ni muka surat 10. okey, muka surat 10 yang sebelah dia, kita kata uktub anil baridil elektroni. Okey, ceritakan mengenai email. Okey, kamu nak cerita apa pasal email? So bila saya bagi kata tanya tadi kan, ada waktu istifham tadi, sekurang-kurangnya kamu dapat create ayat tu menggunakan kata tanya. Okey, lepas tu apa yang kamu perlu kamu buat? Yang pertama sekali mestilah kamu kena buat apa? Okey, kena tulis balik. Okey, tulis dulu dalam bahasa Melayu, kemudian translate kepada bahasa Arab. Itu yang sepatutnya lah. Untuk kita nak bina ayat, mesti kita kena, kalau macam kita tak cukup mufradat, macam mana kita nak buat, kita bubur dalam bahasa Melayu, lepas tu kita translate ke bahasa Arab. Okey, itu adalah salah satu cara untuk bantu kamu membina ayat yang lebih mudah dan senang difahami. Okey, baik, InsyaAllah sampai sini sajalah syarah saya pada pagi ini, tengah hari ini. Saya harap adik-adik fahamlah apa yang saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan mula pada tajuk barulah. Okey, kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan start dengan tajuk baru, iaitu ilhamu turhamu. Okey, esok ni insyaAllah kita start tajuk baru. Okey, ini sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.